Jadi ada dua orang narasumber kita yang telah pun kita jemput ke studio Rumpai Pagi pada pagi ini. Baik, kita perkenalkan di sebelah kiri saya. Itu bersama dengan tetamu kita iaitu Fazrin Farwin bin Samsul, betul ya? Betul. Iaitu merupakan pelajar Politeknik Brunei. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar Fazrin? Baik. Ya, baik. Dan di sebelahnya pula Mahira. Iya, bersama dengan Fazrin pada pagi ini, iaitu bersama dengan Christian Julian Fronda Albero, merupakan pelajar Politeknik Brunei. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa khabar pada pagi ini? Okey ya. Ya. Baik. Ya, agak nervous sikit ya. Betul. Ya, tapi kali tak pertama. Ya, Biasalah. Kita faham. Jadi sebenarnya bersama kita pada pagi ini ialah dua orang pelajar tahun akhir ya. Pengambilan ke-14 dari Sekolah ICT Politeknik Brunei, yang mana mereka ini telah membangunkan sebuah projek inovatif sebagai sebahagian daripada projek tahun akhir mereka, betul ya? Betul. Jadi menarik untuk kita ketahui ya bagaimana idea ini tercetus, cabaran yang mungkin dihadapi sepanjang pembangunannya dan serta potensi aplikasi. Apa aplikasi tersebut yang pastinya memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi kita akan mulakan. Ya, kita mulakan bersama dengan tetamu kita bersama dengan Fazrin Farwin dan Fazrin lebih mesra dipanggil Fazrin sahaja ya. Nanti bersama dengan Christian kita akan bersama dengan Chris ya. Chris, ya. Okey, baik. Kita mulakan bersama dengan Fazrin. Silakan Mahira. Ya, jadi bersama dengan Fazrin, mungkin Fazrin kita kenalkan nama, tapi mungkin daripada Fazrin sendiri boleh memperkenalkan diri Fazrin sebagai permulaan. Sebagai permulaan dan juga mungkin dapat bercerita ya sedikit tentang projek tahun akhir. Ya, kita santai-santai saja. Santai-santai saja. Okey. Baik, silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Dan saya Fazrin Farwin bin Samsul. Ya. Saya mengambil program diploma dalam pembangunan aplikasi di bawah SICT, iaitu Politeknik Brunei. Ya. Dan di projek tahun akhir kami yang merupakan bernama Vital, yang merupakan sebuah aplikasi bagi pengguna-pengguna untuk menjaga kesihatan mereka, terutamanya yang menghidap penyakit kronik seperti yang sekarang ini iaitu diabetes dan tekanan darah tinggi. Sekarang ini masa ini merebak kan. Ya, betul. Dengan tekanan darah tinggi dan diabetes. Dengan itu kita menciptakan Vital, ianya untuk menggabungkan semuanya dari segi pemantauan dan peringatan perubatan dan juga elemen gamifikasi untuk menyeronokkan lagi pengguna-pengguna kami. Jadi tidak memuasankanlah. Betul. Ya, jadi dengan menggunakan Vital ini mereka boleh rasa lega lah. Tiap hari ada yang mereka looking forward to lah ni orangnya. Ya, memang betul sekali Mahira ya, sebab dewasa ini ya, kalau dulu penyakit darah tinggi dan juga seumpamanya ini biasanya dialami oleh warga-warga emas misalnya, tapi sekarang ini yang muda pun mengalaminya juga. Jadi dapat sebarang informasi tersebut dengan cara yang mudah, kenapa tidak ya? Baik, terima kasih ya dengan pengenalan dan juga penjelasan yang telah dikongsikan bersama dengan Fazrin seperti tadi ya. Baik, sekarang kita beralih bersama dengan Chris ya. Dan mungkin Chris dapat menjelaskan bagaimana tercetusnya idea untuk membangunkan aplikasi Vital yang memfokuskan kepada pengurusan penyakit-penyakit kronik ini. Mungkin dapat dijelaskan, silakan. Okey. So pada mulanya Vital hanyalah projek akhir tahun kami di Politeknik Brunei. Tapi semasa kami buat kajian dan kerjakan projek ini, kami sedar betapa ramai orang yang terjelas, termasuk orang-orang tersayang kami sendiri juga. So ramai yang terlupa makan ubat atau tidak pantau bacaan gula dan tekanan darah dengan kerap. Kami sedar juga tiada satu aplikasi yang boleh uruskan semua ini dalam satu tempat. Maka dari situ kami rasa terpanggil untuk buat sesuatu yang betul-betul berguna. Vital bukan lagi sekadar projek. Ia jadi sesuatu yang kami bina dengan sepenuh hati supaya lebih ramai orang boleh juga kesihatan mereka dengan lebih mudah setiap hari. Okey, baik. Jadi kita percaya memang ada aplikasi Vital ya. Kita sebenarnya mau menyaksikan apa sebetulnya aplikasi Vital yang dimaksudkan oleh tetamu kita pada pagi ini. Dan ini juga kita ingin kongsikan bersama ini. Jika kita perhatikannya, Fazrin dan juga Chris ya, di skrin TV kita yang pada saat ini. Aplikasi yang apa yang kita ni yang mungkin dapat dijelaskan sedikit mungkin dapat dijelaskan aplikasi tersebut. Okey. Vital ini merupakan aplikasi yang mempunyai logo yang ada penguin lah, orangnya lah.
Jadi Vital ini mempunyai ciri utama yang di dalamnya yang terdapatnya log kesihatan yang pertama itu boleh merekodkan bacaan tekanan darah mereka dan juga gula dalam darah. Jadi merupakan khabar degupan jantung, langkah kaki, tidur dan pengeluaran air setiap hari untuk kesihatan utamanya lah. Dan yang kedua terdapatnya pengimbasan ubat. Jadi daripada kita memasukkan ubat kita sendiri, kita boleh menyenangkan dari menggunakan pengimbasan ubat. Yaitu untuk dapat menyimpan jadual pengambilan ubat dengan peringatan otomatik lah. Ya. Ya, jadi kita ada beberapa imbasan ciri-ciri utama yang telah pun dikongsikan seperti tadi. Kalau kita melihat tadi yang mana aplikasi tersebut berlogo warna hijau tadi bergambar penguin. Jadi kalau kita melihat daripada gambar yang kita paparkan di skrin TV ini, mungkin ini kirakan seorang individu lah punya akaun atau Betul. Jadi mungkin dapat bercerita sedikit sambil kita melihat nanti gambar-gambar seterusnya mengenai dengan ciri-ciri tersebut. Okey. Di sinilah kita melihat dia punya perangkatan dengan first screen yang mereka boleh lihat lah. Memasuki aplikasi ini. Terdapat ada sebuah karakter dan juga gamifikasi yang di belakangnya dengan karakter itu. Dan semua elemen-elemen ikon yang terdapat dengan Vital inilah, terutamanya log penggunaan kesihatan dan perubatan dan juga gamifikasinya yang terlebih lanjut lagi lah. Kalau kita melihat sana ada bacaan tekanan darah dan juga gula. Betul. Jadi memudahkanlah kita ni untuk mengetahui lebih lanjut lagi. Dan juga memantau ya, memantau. Ya, betul. Ya. Baik, kita kembali bersama dengan Chris ya. Mungkin Chris dapat menjelaskan siapakah sasarannya bagi pengguna aplikasi ini dan apakah manfaat yang boleh mereka khususnya di luar sana perolehi daripada Vital ini. Jadi sasarannya, targetnya macam mana tu? Ya. So sasaran utama kami ialah pesakit kronik. So orang yang berdiabetes, hypertension dan darah tinggi. So serta warga emas yang perlu pantau kesihatan mereka setiap hari. Tapi sebenarnya Vital sesuai untuk sesiapa yang nak hidup lebih sihat. Antara manfaat utamanya, pengguna boleh dapat peringkatan ubat supaya tidak terlupa, simpan dan ekspor data kesihatan mereka, dapat cadangan daripada AI dan dapat ganjaran bila capai sasaran kesihatan mereka. Semua ini kami buat supaya pengguna tidak mudah putus asa dan terus semangat jaga kesihatan mereka setiap hari. Jadi kita ada beberapa soalan tambahan lah sebelum kita masuk ke soalan seterusnya. Jadi ini untuk membuat projek tersebut mengambil berapa lama ni untuk melaksanakan projek ini dan juga berapa orang yang sama-sama menjayakan projek tersebut. Okey, sebetulnya projek ini dibuat dari bulan pertama tahun inilah, iaitu dari kosong. Dari kosong, dari topik itulah. Dan kemudian selepas 2 bulan ada mungkin terdapat komen-komen dari orang luar dan juga pengguna-pengguna untuk aplikasi ini. Jadi kita melanjutkan lagi dengan mungkin 3 bulan lah untuk menyiapkan sebuah aplikasi ini dengan fully functional lah di luar sana. Jadi ia baru saja IT tersebut baru bermula pada tahun ini. Bayangkan sahaja. Bulan ini ianya sudah dilancarkan. Ya, dilancarkan sudah. Jadi bagaimana dengan sambutan daripada orang yang mereka yang sudah menggunakan apps ini? Mungkin dapat dikongsikan ya. Okey, alhamdulillah aplikasi ini sangat berfaedah bagi diorang lah. Kerana banyak elemen-elemen yang boleh digunakan seperti mungkin pemantauan kesihatan untuk menjadi lebih baik dan seperti analisis AI-nya dan juga gamifikasi untuk menyeronokkan lagi lah. Jadi mereka mempunyai satu kesihatan pemantauan iaitu boleh menyeronokkan mereka sehari-hari. Betul. Jadi seperti barangkali mungkin kita dapat saksikan untuk gambar-gambar seterusnya dalam aplikasi tersebut ya, iaitu dalam aplikasi Vital yang mana aplikasi ini dapat membantu ya untuk membuat pemantauan terlebih awal tentang kesihatan kita ni. Jadi barangkali kalau app satu memang ada syarat-syarat tertentu kah atau macam mana untuk mendaftar? Mungkin ada terhad umur untuk mendaftar ataupun mungkin ada guidance daripada ibu bapa bagi mereka yang berumur di bawah umur atau macam mana tu? So untuk sekarangnya untuk
sasaran aplikasi ini adalah orang yang berumur 18 ke 50 tahun. Jadi dia boleh cari aplikasi ini dengan menggunakan kita punya itu dipanggil website, yaitu vitalquest.com. Di situ kita boleh mendapati dia punya aplikasi APK yang boleh di-download, installasi dari luar sana. Dan sekarang mungkin dalam proses untuk dengan mempublishkan di luar mungkin App Store. Ya, sekarang lagi diproses, mungkin dalam 2 minggu mungkin akan keluar lah. Ya. Baik, Fazrin, biasanya tadi Fazrin ada mengatakan dalam jangka masa yang sangat singkat ya, bermula daripada bulan pertama hingga masuk kepada bulan kedua, sudah menerima feedback daripada pengguna-pengguna. Mungkin adakah pihak you all bertanyakan usia berapa yang memberi feedback tersebut? Untuk sekarang usia 18 tahun. Paling muda lah paling ya. muda 18 tahun. Yang ada memberi feedback. Ya, yang ada memberi feedback 18 tahun. Itu mungkin boleh membuka lagi mata dorang yang kesihatan itu tidak membosankan bagi dorang lah. Itu boleh jadi menyeronokkan dengan elemen-elemen itu tentu. Betul. Okey. Alhamdulillah. Jadi seperti kita dapat saksikan di skrin TV pada ketika ini ada analisis nutrisi. Mungkin dapat bercerita sedikitlah berkenaan dengan gambar-gambar yang akan kita kongsikan ini. Okey, dengan ini analisis nutrisi ianya merupakan anggaran lah. Dengan makanan yang kita ada, kita boleh mengimbaskan dengan menggunakan kamera dan itu boleh membagi kita jangkaan yang mungkin yang kita boleh dapat dari menyadari yang ini kalorisnya mungkin tinggi itu. Untuk orang diet yang penting lah untuk jaga kesihatan seperti yang tekanan darah tinggi. Mereka perlu menjaga pemakanan mereka. Itu mengenai dengan kalori. Kalau ini mengenai dengan analisis tekanan darah juga ada. Betul. Baik. Chris, kita ingin mengetahui apakah perancangan pula di masa hadapan untuk Vital ini dan apakah mungkin ada bercadang untuk mengembangkan aplikasi ini selepas tamat pengajian nanti macam mana? So, kami ada beberapa impian besar untuk Vital. Misalnya? Pertama, kami nak bina perkakasan kami sendiri. Seperti alat ukur tekanan darah, jam tangan pintar, smartwatch, dan peranti kesihatan lain yang disambung terus kepada aplikasi Vital. So, ya connected lah kepada app. So, ini bermakna pengguna tidak perlu masuk data sendiri. So, orang tidak payah manual logging. And semua bacaan akan hantar secara otomatik ke dalam aplikasi. Kami juga nak kembangkan Vital supaya ia boleh sokong lebih banyak jenis penyakit kronik selain daripada diabetes, macam asma, penyakit buah pinggang dan banyak lagi. Kami mahu Vital jadi platform kesihatan yang lengkap untuk semua orang. Selain itu, kami nak tambah sokongan pelbagai bahasa dan tingkatan lagi ciri AI dalam aplikasi. Kami juga harap dapat bekerjasama dengan klinik dan hospital kerajaan di Brunei supaya data pesakit boleh dikongsi terus dengan doktor mereka. Walaupun pengajian kami akan tamat, kami tetap akan teruskan Vital kerana kami percaya ia boleh beri impak yang besar kepada masyarakat Brunei dan lebih jauh lagi. Betul. Jadi kalau dikira-kira lah ya, untuk mengambil berapa lama tu masanya tu untuk ianya dihasilkan nanti setelah tamat pengajian? Apakah ianya dilaksanakan secara berperingkat-peringkat ataupun macam mana? Kalau mengikut pandangan Fazrin sendiri. Kalau mengikut pandangan Dan saya, ini merupakan kali pertama ya, di Brunei. Akan dijangkakan pertama kali. Pertama kali. Jadi untuk pelaksanaan mungkin kita akan teruskan lagi lah selepas tamat pengajian. Mungkin dalam masa 2 tahun. Ianya dapat dilaksanakan. Iya, dapat dilaksanakan. Jadi orang-orang boleh menggunakannya dengan mudah dan mungkin lebih update dengan tren sekarang kan. Jadi dan lepas 2 tahun itu kita boleh lihat lagi lah kalau pengguna masih mau menggunakan itu, jadi kita boleh kembangkan lah dengan kita punya perkembangan nanti.
Ya, ini Bagus, bergantung tahniah, juga dengan tindak maklum balas daripada orang ramai khususnya. Jadi kita percaya untuk menghasilkan projek dan juga aplikasi ini bukan semudah yang disangka kan. Kita percaya mesti ada kita ni cabaran-cabarannya, challenges-nya. Jadi mungkin bagaimana, apakah antara cabaran-cabaran yang mungkin dilalui di sepanjang menghasilkan projek ini dan bagaimana cara untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut? Okey. Yang pertama, cabaran terbesar ialah mengintegrasikan pelbagai ciri yang kompleks daripada peribahasa itu sendiri dan juga hingga sistem gamifikasi. Jadi, ianya juga tidak mudahlah untuk kita melaksanakannya dengan masa yang cepat. Sebab itu memerlukan proses yang mungkin dari melukis lagi dengan ibunya karakter dan juga animasi-animasi yang boleh didapati dengan Vital sekarang lah. Dan kami juga perlu memastikan data kesihatan yang pengguna aplikasi Vital ini dengan tidak expose di luar sana, itu selamatlah. Jadi menggunakan kita punya database back-end itu, mereka boleh mendapatkan data yang secure lah. Tidak perlu meragukan apa lagi. Dan juga kami membangun aplikasi ini atas platform menggunakan Flutter. Jadi banyak-banyak landasan yang perlu kita lalui untuk dapatkan melancarkan ini dengan satu aplikasi yang boleh digunakan untuk semua orang. Untuk itu kita mempunyai dalam satu step dengan satu step seterusnya. Dan yang last sekali, tetaplah dengan dokumentasi serta sumber komputer bangunan. Itu dengan trend yang sekarang lah. Bagi Chris sendiri, you want to say something in English untuk tambahan? About the app? Mungkin untuk manfaat, mungkin benefits kurang faham this, dalam bahasa Melayu, boleh sampaikan dalam in English. So to me, Vital, personally, my parents themselves are, as growing up, I can tell that their health is obviously not getting any better lah. High blood pressure and such. And I think Vital would really help everyone since billions of people around the world are affected by chronic diseases, not just the basic ones, even the asthma. As myself, I have some. So I think I would find it really useful and really beneficial. Sebab saya dapat merasakan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Chris, tapi mungkin agak ragu-ragu untuk menyampaikan dalam bahasa Melayu kita. Jadi kita ni memberi peluang di sini, ini merupakan platform untuk bis kita menyampaikan sesuatu daripada isi hati bis kita masing-masing. Baik. Dan tadi Fazil katakan ada mungkin sesuatu merupakan slogan yang ingin dikongsikan bersama daripada pihak BIS kita. Macam mana tu? Silakan. Okey, dari pihak kami Vital, kami ingin menyampaikan Vital ialah memudahkan anda dalam menjaga kesihatan anda setiap hari, kerana kesihatan yang baik bukanlah bermula daripada hospital, tapi ia tetap bermula dari tangan anda sendiri. Dan dengan itu kita membuat slogan kami dengan stay on track, stay vital, dengan membuat pemantauan kesihatan lebih menyeronokkan dan memotivasi setiap hari dengan vital anda. Jadi itu sedikit kita ni keharapan daripada pelajar kita ni dari Politeknik Brunei yang telah pun menghasilkan satu projek yang cukup penting dan juga menarik sebetulnya kita rasa berbangga akan ada nanti ada nanti yang mana BIS kita sebenarnya boleh sudah dimuat turun barangkali betul sebagai platformnya betul sebagai platform. Jadi insyaallah akan dilaratkan lagi ke platform yang lain lagi, iaitu melalui melalui App Store kah? Melalui dengan website kami lah sekarang. Melalui website. Jadi untuk akhirnya barangkali lagi sekali lah siapa sebetulnya yang menjadi mentor yang banyak membantu mendorong untuk menghasilkan satu projek yang kita ni cukup menarik dan juga bermanfaat ni. So untuk mentor kami ianya merupakan salah satu aspek pengguna juga, iaitu yang mengalami tekanan darah tinggi. Jadi aplikasi ini sendiri boleh membantunya dengan kesehatannya, dengan pemantauannya juga, dan dengan menyenangkan lagi lah dengan pemantauan kesehatan penyakit kronik itulah. Jadi dengan adanya sosok supervisor kami, iaitu dengan bernama Chris Nurul, mungkin dia tidak ada di sini tapi mungkin dia melihat di luar sana kan. Dengan adanya dia, aplikasi ini
boleh berhasil jadi beginilah. Betul. Kalau tiada sosok seperti supervisor kami, mungkin ini tidak akan berjalan lebih lancar lah dengan yang yang ada yang sekarang lah. Jadi kami ingin terima kasih lah kepada kami punya supervisor sendiri, Miss Nurul, kerana mendorong kami untuk membuat aplikasi ini dengan lebih lanjut lagi dengan mengembangkan hingga sekarang. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Jadi itu dia perkongsian dalam segmen wawancara kita pada pagi ini berkenaan dengan projek Vital oleh pelajar Politeknik Brunei ya. Telah kita bawakan sebentar tadi bersama dengan Farwin bin Samsul merupakan pelajar Politeknik Brunei dan juga bersama dengan Christian Julian Fronda Albero merupakan pelajar Politeknik Brunei. Kita ucapkan ribuan terima kasih Fazrin dan juga Chris, terima kasih. Thank you. Thank you so much ya. Dah hilang nervous. Selesa rasanya kan selesa, menyampaikan. selesa. Selesa. Betul. Jadi rasanya apa-apa yang penting sudah disampaikan. Ya. Semoga tidak ada lagi yang tertinggal ya untuk dikongsikan bersama. Jadi sekali lagi kita ucapkan jutaan terima kasih ya. Terima kasih. Thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.